Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan tentang perbandingan antara sivil dan Islam bagi subjek undang-undang perlembagaan dan pentadbiran perbandingan. Ahli kurang kami seramai 4 orang. Yang pertama Faris bin Safarudin, yang kedua Mahfuz Subhi bin Isa, yang ketiga Khairul Anam bin Muhammad Razali, dan yang keempat Muhammad Irfan Bukhari bin Muhammad. Pendahuluan. Konflik antara undang-undang Islam dan sivil telah banyak diperkatakan oleh para ilmuwan serta tokoh-tokoh perundangan, memandangkan ianya merupakan isu semasa yang masih berterusan hingga hari ini. Hal ini telah menyebabkan mereka tidak pernah berhenti daripada mengkaji serta menulis masalah serta konflik yang timbul dalam pelbagai isu perundangan. Konsep perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sebuah negara. Setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Perlembagaan persekutuan juga merupakan satu set undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia. Ianya tidak ada satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia, dan ia telah mula diguna pakai sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Mana-mana undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan secara automatik akan batal. Seterusnya, perlembagaan sebagai rukun masyarakat. Bagi negara Malaysia, perlembagaan telah mengikat masyarakat untuk merujuk kepada satu undang-undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Sebagai contoh, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk urusan rasmi di Malaysia adalah meliputi setiap agensi dan kementerian di dalam perlembagaan Islam. Perlembagaan Islam ataupun lebih dikenali dengan undang-undang syariah adalah sesuatu tata cara atau garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Dari sudut bahasa, syariah boleh membawa pelbagai maksud, seperti jalan yang lurus atau jalan yang dilalui oleh manusia untuk mendapatkan air untuk diminum, dan selain itu juga membawa maksud ajaran yang diberikan kepada Nabi untuk diamalkan oleh. Undang-undang Islam secara dasarnya diambil dari dua sumber, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun As-Sunnah, iaitu percakapan dan juga perbuatan Nabi Muhammad SAW. Syariat inilah yang telah diturunkan oleh pencipta kita kepada Nabi kita untuk menjadi pegangan dan pedoman kita menjalani kehidupan ini secara bersyariat, iaitu mematuhi segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Perbezaan antara sivil ataupun persekutuan dan Islam. Perlembagaan persekutuan secara dasarnya memberi kuasa penuh kepada mahkamah syariah untuk mengadili semua kes yang melibatkan hal ehwal yang bersangkutan dengan agama Islam. Konflik di sebalik peruntukan ini timbul bila mana isu perbuaran perkahwinan sepasang suami isteri disebabkan salah seorang dari mereka bertindak menukar agama. Penerangan mahkamah sivil dan mahkamah syariah sepatutnya tidak ditajamkan, sebaliknya membuka satu lembaran baru untuk memastikan agar benar-benar kedua-dua sistem ini dapat diharmonikan dan dapat direalisasi. Contoh dalam hal pembubaran perkahwinan, mahkamah syariah pula yang menutup pintu mereka kepada orang bukan Islam, kerana enakman negeri membabitkan undang-undang Islam telah meletakkan peruntukan bahawa mahkamah syariah berkuasa mendengar dan memutuskan perkara ini di mana kedua-dua pihak mestilah beragama Islam. Bagi mendapatkan keadilan, pasangan bukan Islam sudah tentu akan bawa kes mereka ke mahkamah sivil, kerana ia satu-satunya medium yang membolehkan mereka untuk memperoleh keadilan dan hak. Maka sudah tentu persoalan keistimewaan bidang kuasa mahkamah syariah akan timbul apabila perintah yang keluar dari mahkamah sivil bercanggah dengan ketetapan mahkamah syariah. Sebagai penutup, penerimaan pemakaian prinsip undang-undang sivil dalam perundangan syariah jelas menunjukkan kesyumulan perundangan syariah itu sendiri. Ia boleh dihubungkan dengan mana-mana undang-undang sebagaimana ianya tidak bertentangan atau bercanggah dengan hukum syarak. Dalam surah Al-An'am, Allah menyatakan sifat universal undang-undang Islam seperti berikut. Tiadalah haiwan yang melata di bumi dan tiada pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu juga. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab ini, kemudian mereka
mereka semuanya dihimpunkan kepada Tuhan mereka. Sekian, terima kasih.